Tapi maknanya kita bagi kalau essay tu 2 hours boleh lah dia setting kat sana 2 jam je. Boleh. Okay, kalau kita open close, maksudnya pelajar mesti upload dalam tempoh masa ni lah. 2 jam tu. Dan tempoh 1 jam tu. Sama ada kita nak minta pelajar tu upload file ataupun dia tulis teks dalam online ni. Okay, boleh saya teruskan? Okay, so yang kedua, macam mana kita nak buat soalan yang ada image ni? Okay, soalan ni masih soalan MCQ. Okay, klik pada add new question ni, multiple choice, masih multiple choice. Okay, untuk soalan begini, okay tadi ni bengkel, default bengkel 1. Dalam kurungan 1 tu maksudnya dah ada satu soalan dalam default tadi. Okay, saya guna yang kedua, kata Amin 02 pula lebih kod. Okay, untuk masukkan image, kita perlukan image tu mesti dah ada lah. Kita dah buat image tersebut. Okay, klik pada icon insert or edit image ni. Okay, kita browse. Kemudian kita choose file. Okay, gambar ni. Fungsi linear turun negatif. Okay, saya ambil gambar ni. Upload this file. Okay, description not necessary, kita klik. Maknanya kita tak perlu tulis apa description. Okay, kita boleh kecilkan gambar tersebut. Katalah gambar ni besar kan. Kita kecilkan. Katalah saya nak ambil 300 saja. Okay, alignment saya nak letak di atas top. Okay, save image. Okay, jadi dalam soalan ni akan ada image. Okay, soalan di bawah saya tulis berapakah nilai keturunan fungsi. Soalan tersebut di bawah. Okay, sebab ni soalan MCQ. Okay, katalah markah dia lebih sikit, saya letak 3 sebab dia kena kira tu, pelajar tu kena kira. Okay, one answer. Okay, multiple choice. Okay, untuk option ni saya pilih A, B, C. Okay. Okay, kalau lihat contoh kosong. Okay, choice yang kedua ialah 0.5. Kemudian negatif 0.5. 5 pilihan. Okay, kita ada negatif 2. Dan jawapan dia bagi soalan ni ialah cerun dia ialah negatif 2. Jadi yang kelima saya ada jawapan, lain kita pilih 100%. Okay, yang lain kosong. Okay, kita tekan save. Changes. Kemudian macam biasa kita boleh kita memang kita perlu preview kan setiap soalan. Okay, soalan tu akan keluar begini. Dengan image tu berada di atas dan ini option pilihan jawapan. Dan di bawah tadi samalah seperti yang saya sebut tadi. Itu soalan MCQ. Okay, soalan yang seterusnya saya ada ialah yang saya nak share kat sini ialah soalan macam ni. Soalan yang paling mudah lah betul salah ni. Soalan betul salah ni. Ni lagi mudah nak buat. Okey, untuk soalan yang berbentuk begini. Okey, saya dah ada 2 soalan. Okey, saya add new question. Okey, option yang kedua, true false ni. Klik pada add. Kita tuliskan Amin 03. Okay, soalan dia fungsi y sama dengan x. Y sama dengan 2x. Ada satu fungsi malar. Dan jawapan dia adalah default mark kata 1. Okay, jawapan kita pilihlah sama ada betul atau salah. Okay, kata dalam contoh soalan ni jawapan dia ialah salah. Kita pilih false. Lepas tu kita pilih yang di bawah ni. And then dia kurang sikit lah demi option. Dan kita tekan saja save changes and continue editing. And then klik preview. Okay, bentuk dia akan keluar begini. Dan lagi sekali di bawah ni ada option yang sama yang boleh kita explore nanti. Yes. Kena ada nama dia kena ada ID ni. Question name ni. ID tu given ke kita create sendiri? Kita create sendiri. Maksudnya kita bolehlah create kata question 1 kita create Amin 1, question 2 Amin 2 boleh. Mungkin bagus dia tu untuk tujuan coding nanti. Untuk tujuan apa ni? Sebab dalam question bank nanti dia akan simpan macam ni. Jadi kat sini kita tahulah soalan ni Cik Amin buat. Sebab kita mungkin akan lihat soalan yang dalam satu bank question bank. Kalau dalam question bank nanti kalau pergi pada menu yang di bawah ni ada satu option lihat pada administration ni ada question bank ni. Okay, question bank ni dia semua soalan yang kita masuk dia akan simpan kat sini. Contoh saya ada
beberapa soalan. Okey, ni soalan yang saya type dalam di bengkel FPP tadi kan. Dia keluar dalam question bank. Dan kalau soalan-soalan yang lain, katalah saya ada soalan question bank apa ni untuk khusus yang lain. Okey, contohnya saya ambil yang masuk ini. lecturer lain punya. Maknanya question bank tu boleh tak kita buat dalam question bank tu bank buat folder-folder pula? Okey, setakat ni kalau saya lihat dia hanya bagi kita option yang ini je. Kategori ini kita boleh generate. You boleh add new category. Okey, kategori ni yang mungkin yang akan membezakan sama ada soalan tu siapa punya. Siapa yang buat. Tapi kat sini pun kalau kita by question pun dia akan lihat dia akan tunjuk created by siapa. Macam ni kebetulan semua soalan ni saya buat kan. Ni dia akan keluar dalam question bank ni. Dan dia akan simpan. Dan satu lagi kita mungkin boleh bezakan itu bagi saya, sebab tu bagi saya kategori ini penting. Kalau saya buat soalan tu, katalah saya buat soalan tu dalam kuis fungsi. Soalan tu dalam kuis fungsi. Jadi ini question bank untuk soalan untuk kuis fungsi. Jadi ini untuk topik fungsi saja, untuk topik yang pertama saja. Soalan yang berkaitan dengan topik yang pertama. Sebab kalau kita tak buat kategori nanti, mungkin sukar nanti bila dia dah jadi banyak, kita sukar nak identify soalan ni untuk topik yang mana. Soalan ni level ni mana? Level kuis ke level ujian? Contohnya lah begitu. Maksudnya kalau kita ada set beberapa set, kita ada boleh ambil set kawan kita punya juga soalan lah. I think so. Itu yang tak best tu. I think so. Kesian Okay, kan. okay, untuk test Dr. Azrina boleh try. Dr. Azrina boleh buat quiz dekat dia punya set. Add question. Cuba ambil question bank. Boleh tak nampak saya punya question bank? Okey, itulah. Saya rasa begitulah. Tapi saya belum lihat lagi benda tu berlaku. Itu saja. Okey, tak apa. Okey, saya pergi balik tadi. Tanya bagus juga kan. Jadi dapat tahu kan. Betul. Ada dua lagi contoh. Soalan pendek, jawapan pendek dengan matching. Okey, yang keempat. Okey, apa bentuk soalan tadi? Okey, soalannya begini. Ini soalan matching. Soalan matching iaitu kita bagi soalan, pelajar perlu pilih apa jawapan dia. Kita boleh bagi lebih daripada jawapan yang betul. Untuk bagi kita confuse sikit kan. Okey, macam mana kita nak buat soalan macam ni? Okey, add question macam biasa, add new question. Okey, ini ialah soalan option yang ketiga, matching. Add soalan matching. Okey, ini agak mudah juga. Okey, default dia. Okey, ini kadang-kadang benda dia berubah, make sure dia masuk dalam question bank yang betul. Kalau dia termasuk dalam question bank yang salah pun jangan risau. Nanti kita boleh move kan. Okay, ini akan jadi Amin 04. Okay, soalan saya hanya berbunyi pilih padanan yang betul. Saya nak pelajar tu pilih padanan yang betul. Okey. Apa padan markah dia? Ada 3 soalan. Saya pilih 3. Saya jadikan dia 3 markah. Okey, shuffle, yes. Saya nak dia shuffle setiap option tersebut. Okay, apa soalan yang pertama? Okey, soalan pertama ialah y sama dengan 10. Okey, saya set y sama dengan 10. Apa jawapan dia? Saya nak pilih jawapan yang dia adalah fungsi malar. Fungsi malar. Okey, question yang kedua, y sama dengan 3x kuasa 2. Okey, saya perlukan option 3x lepas tu superscript dia. Okey, untuk superscript dia tekan show more button ni. Show more button. Okey, kita ada x square ni kan, superscript ni. Klik di situ dia jadi 3x kuasa 2. Okey, jawapan dia adalah fungsi kuadratik. Okey, yang ketiga y sama dengan 2 campur 2x. 2x. Jawapan yang betul dia adalah fungsi linear. Okey, ini kalau kita buat secara biasa, maknanya kita ada 3 option jawapan. Okey, sekarang ni kalau kita tekan save changes ni, yang kita akan dapat nanti, kita hanya dapat 3 jawapan tadi saja. Fungsi sama ada fungsi linear, fungsi kuadratik, fungsi malar. Jika kita nak letak lebih daripada jawapan, ini option lebih daripada jawapan yang betul, kita klik blank for 3 more question ni. Okey, masukkan jawapan pilihan tadi dalam ruangan answer saja. Bahagian question ni kita biarkan kosong.
Contohnya kat sini saya nak letak, saya daripada fungsi linear ada fungsi log. Okey, jadi satu lagi fungsi fungsi eksponen. Jadi pelajar nanti bila dia klik nanti dia akan jumpa lebih daripada 5 jawapan. Itu tujuan dia. Kemudian tekan save changes dan kita boleh untuk preview seperti biasa, tengok jadi tak jadi. Okey, kita akan jumpa macam ni. Okey, jadi itu yang ini yang saya masukkan tadi. Bagi setiap soalan tadi dia ada option yang sama tapi hanya ada satu saja jawapan yang betul dan option yang diberi itu dia lebih daripada jawapan yang betul. Itu masuk je. Okey. Okey, close preview. Save changes. Jadi dalam bank soalan saya dah ada soalan yang keempat. Okey, soalan yang terakhir saya nak kongsikan di sini ialah soalan jawapan pendek. Okey, pun ada raja. Soalannya bentuk begini. Okey, titik A dikenali sebagai titik apa. So bagaimana kita nak buat soalan macam pattern macam ni? Okey, klik pada add new question. Kali ni kita pilih option ini short answer ni. Add. Okey, ini akan jadi tadi ada 4 Amin 05. Okey, untuk indikator kalau lihat pada default for bengkel FEV 4 dalam kurungan 4 ni maksudnya bilangan soalan yang ada dalam question bank ni. Jadi ini menjadi indikator lah. Sekarang dah ada 4, jadi ini yang kelima. Okey, saya nak masukkan image ni macam biasa. Insert, browse, kita choose file tadi. Okey, file persilangan fungsi, upload. Okey, saya nak kecilkan katalah image ni jadi 300. Klik outer size, top, save image. Okey. Oh, ini kena klik description not necessary. H. Okey, soalannya saya nak tulis di bawah katalah titik A juga dikenali sebagai okey. Saya letak ruang kosong ni. Jadi pelajar tahu dia perlu jawab di situ. Okay, maka dia katalah 2. Okay, jawapan bagi soalan ni ialah jawapan dia ialah dikenali sebagai titik persilangan. Okay, titik persilangan. Okay, jawapan dia. Jadi grade dia ialah 100. Ada satu jawapan. Okey, kat sini ada case sensitive ni. Okey, no case is important ni maksudnya pelajar tersebut dia hanya tak kira lah sama ada dia tulis dalam huruf besar ataupun huruf kecil, jawapan tersebut akan dikira sebagai betul lah. Tapi kalau kita tulis yes, case must match ni, jadi semua jawapan mesti ditulis dalam huruf kecil seperti yang saya type ni. Jika pelajar tersebut ada huruf besar ataupun dia campuran huruf besar huruf kecil, jawapan dia akan salah. Jadi untuk keselamatan, kalau kita nak terima jawapan dia sama ada huruf besar ataupun huruf kecil, kita klik ini, no case is unimportant. Okey, maka ada 100% satu jawapan. Save changes and continue. Dan klik preview. Okey, kita akan dapat jawapan ni. Pelajar titik persilangan. Okey, kita submit. Amin, nak tanya. Macam mana kalau student tu buat titik persilangan, lepas tu dia bubuh dot di belakang. Dikira salah ke? Okey, kalau berdasarkan jawapan ni, let's say kita cuba. Okey, jawapan dia no case is unimportant. Dia tulis titik jawapan dia mesti dalam dua perkataan. Okey, kita tengok kalau dia jawab macam ni titik persilangan titik persilangan. Okey, tengok markah dia. Lepas dia letak titik macam ni. Dr. Simi. Kan? Dia letak titik. Ya. Okay. Submit and finish. Okey, jawapan dia salah. Ya, untuk check kita boleh lihat kat sini shown update display. Start again. Okay. Titik persilangan. Dia letak titik. Submit. Jawapan salah. Sebab dalam soalan pun ada titik. Okey, ataupun kalau dia close preview. Preview.
Line saya dah slow ni. Sudah anggap.